pemimpin? Pemimpin adalah seseorang yang memiliki ciri dan kelebihan, khususnya kecekapan dalam sesuatu bidang sehingga dia mampu untuk mempengaruhi seseorang untuk mencapai matlamat. Pada era modernisasi ini, pemimpin tidak hanya terdiri daripada golongan lelaki. Golongan wanita juga turut sama memainkan peranan untuk menjadi pemimpin. Di sesetengah negara seperti New Zealand dan Pakistan, mereka telah mengiktiraf pemimpin wanita dengan mengangkat mereka dengan menjadi Perdana Menteri. Tapi perkara ini tidak berlaku di Malaysia. Jadi kami yakin bahawa pemimpin wanita di Malaysia mengalami isu serta permasalahan dalam usaha untuk menjadi seorang pemimpin. Terdapat dua objektif kajian dalam menjalankan tugasan ini. Objektif yang pertama iaitu mengenal pasti hukum keterlibatan wanita dalam bidang kepimpinan. Objektif yang kedua iaitu mengkaji isu atau permasalahan apabila wanita terlibat dalam bidang kepimpinan. Ya? Ya saya? Apa dia? Anak saya demam? Hai, pagi tadi saya hantar dia elok je. Takkan saya nak kena pergi ambil dia pula. Saya tengah busy ni. Apa lagi awak ni? Saya nak tanyakan tentang projek kita ni. Polisi. Nantilah awak tanya saya tengah busy sekarang ni. Macam-macam saya nak kena fikir. Pergi lah dulu. So, bos, macam lepas. Apa ni? Bukan ni yang saya nak. Apakah pandangan saudara terhadap kaum wanita yang menyertai bidang kepimpinan khususnya dalam sebuah organisasi? Baik, terima kasih atas soalan yang diajukan kepada saya. Pada pandangan saya berkenaan dengan kaum wanita yang berada dalam tampuk kepimpinan dalam sebuah organisasi ini bukanlah suatu perkara yang harus ditolak ataupun suatu perkara yang salah dalam konteks kita ingin berkepimpinan. Sebagai contohlah yang saya boleh bagi, contoh umum yang saya boleh bagi, kita ada pemerintahan Ratu Balqis yang telah pun dinukilkan dalam Al-Quran itu sendiri, yang menunjukkan Ratu Balqis ini adalah seorang ratu yang bijak. Dan ketika mana di Indonesia juga pada suatu ketika dahulu terdapat seorang ulama wanita yang lahir daripada negara Indonesia iaitu Syekhah Rahmah Al-Yunusiyah. Dan contoh yang lain juga kita mendapati bahawa di India juga pada 123 Masihi terdapat seorang iaitu Puteri Radiah Begum Jalaluddin yang memegang tampuk pemerintahan India pada ketika itu. Jadi contoh-contoh yang saya beri ini ingin menunjukkan bahawa wanita tidaklah asing dalam dunia kepimpinan khususnya dalam sebuah organisasi. Tapi pada pandangan peribadi saya terhadap dengan soalan ini, saya bersetuju bahawa wanita harus dilibatkan di dalam kepimpinan dalam organisasi, tetapi mereka mempunyai had dan juga limit yang ditetapkanlah. Sebagai contoh, jika kita belajar dalam satu konteks fiqh siasah syariah, kita mendapati bahawa ciri-ciri pemimpin itu adalah lebihnya kepada lelaki. Jadi dalam konteks ini kita membahagikan kepada banyak peringkat. Yang pertamanya kita memberikan kepada peringkat konteks pemimpin di peringkat antarabangsa. Yang kedua di peringkat yang lebih kecil, dan yang ketiga daerah dan sebagainya. Jadi dalam konteks peringkat dalam sebuah negara itu, saya tidak merasakan wanita adalah pemimpin yang utama perlu menerajui suatu organisasi, tetapi haruslah diberikan ruang juga kepada wanita. Kerana apa? Yang pertamanya, walaupun wanita ini sering dikatakan sering menggunakan emosi dalam membuat sesuatu keputusan, tetapi itu adalah sesuatu perkara yang telah pun Allah SWT cipta kepada kita dan perlu kita raih. Dan sebenarnya apa yang ada pada wanita itu kadang-kadang memberikan satu sudut pandang yang berbeza kepada kaum lelaki, supaya kaum lelaki ini berjaya menjadi pemimpin yang terbaik dan juga kaum wanita untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Jadi saya tidak merasakan satu masalah untuk kaum wanita
turut terlibat dalam kepimpinan dalam sebuah organisasi, tetapi harus mempunyai limit dan tahap lah. Dan mereka perlu mempunyai kesiapsiagaan yang lebih daripada kaum lelaki kerana atas faktor-faktor mereka ini, atas faktor-faktor saintifik lah dan sebagainya. Jadi itulah pada peribadi saya, dan kita meraihkan segala pandangan dan cadangan daripada yang lain, dan begitu juga dalam sebuah organisasi itu tidaklah berjalan dengan baik tanpa adanya seorang pemimpin yang baik dan juga ahli yang baiklah. Saya rasa cukup sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan soalan wanita dikatakan lemah kerana dikaitkan dengan mudah membuat keputusan mengikut emosi, sebenarnya apabila menjadi ketua, seorang wanita dia harus mengendalikan emosinya dengan baiklah. Jadi sebab itulah bila kita pilih ketua pemimpin tu, kita pastikan lelaki ataupun wanita dia tidak bertindak melulu, suka menyelidik, suka bertindak bersifat objektif dan juga bersifat toleransi lah. Jadi kalau nak kata wanita itu lemah dalam membuat keputusan, ya betul. Hatta walau bukan menjadi ketua sekalipun, memang wanita ini emosi dia memang kadang-kadang berlebihan lah dan mudah tersentuh. Jadi kita harus pandang dari sudut, ada yang keputusannya ada yang positif, ada yang negatif. Kadang-kadang sesuatu yang menyebabkan emosi ni kita perlukan, contohnya untuk membuat suatu keputusan yang melibatkan tolak ansur, iaitu melibatkan kemanusiaan kan. Jadi sebenarnya wanita ni memang dia mungkin rasa kasihan tu lebih besar lah, lebih tinggi berbanding dengan lelaki. Tapi dalam situasi tertentu memang kita perlu buat keputusan berdasarkan kepada perasaan. Kita tak boleh terlalu ikut kepada logik. Jadi dia ada pro dan kontra lah. Cuma kalaulah sebaiknya kan wanita kalau nak buat suatu keputusan, andai katalah berdasarkan kepada perasaan sendiri sekalipun, dia mestilah disertai dengan bukti, dengan sesuatu teori ataupun sesuatu sokongan-dokongan yang berbentuk bersifat akademik lah, supaya bila keputusan tu dikeluarkan, orang tak lihat hasil keputusan tu daripada perasaan dia sendiri, tetapi lebih kepada sesuatu yang bersifat bersandarkan kepada kajian tertentu sebagai contoh lah. Begitulah. Adakah menjawab soalan? Saya pun tak pastilah. Dapatan daripada kajian ini ialah wanita menjadi pemimpin itu hukumnya adalah harus mengikut situasi serta ada limitnya tersendiri. Wanita tidak boleh menjadi pemimpin yang tertinggi seperti di wilayah ammah, iaitu menjadi ketua sesebuah negara ataupun khalifah. Namun wanita boleh memimpin dalam wilayah khas seperti menjadi ketua di sebuah organisasi. Walaupun wanita sering dikaitkan dengan emosi dan lemah dalam membuat keputusan, perkara tersebut ada positif dan negatifnya. Hal ini demikian kerana emosi dan sifat kemanusiaan itu diperlukan bagi sesuatu situasi-situasi tertentu yang melibatkan perasaan dan bukan pada logik semata. Sebagai pemimpin wanita, kita perlulah menyertakan bukti serta rujukan akademik bagi mengelakkan keputusan yang dibuat itu dianggap sebagai keputusan yang betul dan bukan mengikut perasaan semata-mata. Itu sahaja. Pemimpin adalah seseorang yang memiliki ciri dan kelebihan khususnya kecekapan sehingga dia mampu untuk bersama-sama melakukan kerja tertentu untuk mencapai sesuatu matlamat. Setelah melaksanakan tugasan ini, kami mendapati bahawa pandangan masyarakat mengenai kepimpinan wanita perlu diubah dengan cara mengambil kira kepimpinan mereka berasaskan kemajuan dan pemikiran rasional apabila memimpin. Pembahagian bidang tugas juga perlu diketepikan. Sebaliknya, aspek kelebihan dan kemampuan perlu diutamakan. Secara umumnya, saya dapat rumuskan bahawa cabaran yang mereka lalui sebagai seorang pemimpin amatlah sukar dijangka. Walaupun terdapat diskriminasi dalam kepimpinan mereka, namun mereka tetap bersemangat dan berani mengambil risiko dalam menghadapi pelbagai tanggapan negatif dan persepsi negatif terhadap mereka. Walau bagaimanapun, dapat diakui bahawa terdapat juga aspek positif dalam kepimpinan wanita seperti yang dapat dilihat di beberapa negara yang memiliki wanita sebagai pemimpin seperti Benazir Bhutto.
Pertama sekali, bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat dan peluang yang kami dapat untuk menyempurnakan tugasan vlog ini di bawah subjek Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan MPU 33032. Pada kesempatan ini, kami dengan tulus dan rendah hati ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Encik Nazri bin Muhammad Yusof kerana telah memberikan banyak nasihat, pandangan, bimbingan dan teguran sepanjang penghasilan tugasan vlog ini. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak responden atas kemampuan mereka memberi kebenaran kepada kami untuk menjalankan tugasan vlog ini. Bukan itu sahaja, saya juga berterima kasih kepada rakan seperjuangan yang banyak memberi bantuan semasa proses menyempurnakan tugasan vlog ini. Mereka telah memberi bantuan dari pelbagai aspek supaya tugasan vlog ini dapat disempurnakan dengan lancar dan tepat. Mereka juga memberi nasihat yang berguna dan memberikan maklumat untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Akhir sekali, setulus ikhlas ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan tugasan vlog ini. Terima kasih.